Segalanya sentosa bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Hai, apa khabar anda semua? Dah bangun ke tu? Harap anda semua sedang berjaga dan terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Salihah Azmi. Hari ini kita banyak kisah inspirasi nak bawakan dan hari ini saya bersama dengan saya Helena Pahlavi. Apa khabar anda semua? Semoga hari ini membuatkan anda mengukir satu senyuman segar. Bukan saja di pagi hari tetapi sepanjang hari. Fikir yang positif saja. Kalau ada kawan ataupun tempat persekitaran yang toksik, kita jangan jauhi diri kita kerana ini adalah orang kata a form of self care. Kita sayang diri kita elakkan daripada perkara yang boleh membuatkan kita rasa down, rasa negatif dan sebagainya. Mungkin susah sebenarnya nak buat kan, tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu lagi. Dan seperti yang saya selalu cakap, bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Jadi bila kita bercakap tentang kasih sayang ni, bukan sahaja kasih sayang dengan pasangan, tetapi yang penting kita bercakap tentang kasih sayang kepada diri kita sendiri. Dan seperti biasa, kami nak berkongsi bersama dengan anda informasi dan juga portal-portal berita yang cukup menarik di portal bernama.com. Yang pertama sekali berkenaan tentang pengurusan bencana yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah bertitah aspek keselamatan dan juga fizikal melalui pengurusan risiko bencana perlu diberikan penekanan oleh kerajaan demi kelangsungan hidup rakyat. Seri Paduka bertitah juga pendekatan lebih sistematik dan strategi perlu segera dilaksanakan kerajaan bagi menangani kesan daripada musibah bencana alam, terutamanya banjir yang berlaku Saban tahun ini. Justru sudah tiba masanya mekanisme pengurusan bencana dipastikan berkesan menerusi penyelarasan gerak kerja yang sempurna. Relate kepada kejadian ini dan juga apa yang dititahkan oleh Sultan yang di Pertuan Agong, ini berkenaan tentang kejadian tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini, dan kita tahu memerlukan juga memberikan kita semua pengajaran dan iktibar bersama, ya Rina, ya? Betul, dan itu membuatkan kita timbul pula rasa sayang kepada alam sekitar kerana kehidupan kita adalah saling memerlukan. Dan bercakap tentang kasih sayang dan sebagainya, kita juga perlu rasa sayang kepada kesihatan yang perfect, yang sempurna yang kita telah diberikan kepada kita daripada Maha Pencipta, iaitu salah satunya adalah menjauhi dadah. Dan ini adalah satu perkara yang kita nak kongsikan juga di portal bernama, di mana 5 doktor ditahan selepas disyaki memproses dan juga mengedar dadah di pusat hiburan di sekitar Kuala Lumpur. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, mereka terdiri daripada 10 lelaki tempatan, seorang wanita tempatan serta seorang wanita warga asing, dan mereka ini adalah muda, lingkungan berusia daripada 22 ke 39 tahun, dan mereka ditahan sekitar Lembah Kelang oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur dan Bukit Aman menerusi 3 operasi yang dijalankan dari 7 sampai 9 Februari lepas. Dan beliau berkata doktor-doktor ini kononnya tugas mereka adalah mencampurkan serbuk dan cecair dadah jenis ketamin ini ke dalam minuman dan kemudiannya diedarkan ke klub-klub malam dengan harga RM300 sebotol. Dan itu antara modus operandi, dan pada waktu ini mungkin ianya diedarkan dan dijual di pusat-pusat hiburan, dan polis tidak menolak kemungkinan mungkin selepas ini mereka akan mendapat bekalan luar daripada pusat hiburan. Dan ini jumlah yang dadah yang dirampas, yang dikesan daripada 12 mereka ini adalah cukup untuk digunakan kepada 253,000 orang penagih dadah, dan nilainya juga adalah sangat-sangat tinggi, iaitu RM2.1 juta. Dan kita harapkan dengan penahanan mereka ini dapat membawa satu orang kata lembaran baru dalam industri dadah ini, supaya kita dah makin benci kepada dadah sintetik ataupun apa saja bentuk dadah, kan? Ya, dan itu berkaitan tentang dadah. Dan yang seterusnya kita nak kongsikan juga bersama dengan anda satu kisah yang saya kira cukup beri inspirasi kepada seluruh golongan wanita. Kabarnya Arab Saudi akan menghantar
angkasawan wanita yang pertama untuk tahun ini. Kabarnya Arab Saudi bakal menghantar angkasawan yang pertama pada suku kedua tahun ini, lapor agensi Anadolu. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya Angkasa Arab Saudi memaklumkan Rayana Barnawi akan menyertai kru misi angkasa lepas AX-2 yang bertujuan untuk memperkasakan kepayaan negara dan juga penerbangan angkasa manusia. Dan kita lihat di dalam gambar yang ditunjukkan ini, calonnya berada di tempat kedua dan seorang lagi juga calon lelaki yang bakal dihantar ke angkasa lepas. Kabarnya mereka akan berlepas dari stesen angkasa lepas Amerika Syarikat dan ini pasti juga mendapat kerjasama pihak di sana juga. Penerbangan ke angkasa lepas itu dijadual akan dilancarkan dari stesen Amerika Syarikat yang seperti saya katakan tadi, dan pastinya ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Kalau boleh itu Arab Saudi yang hantar angkasawan, kita dah hantar seorang angkasawan, tapi mungkin lepas ini angkasawan wanita pula, Elina. Siapa tahu, tak ada perkara yang mustahil kan. Baik, dan itu apa yang kami dapat kongsikan. Kalau anda ada sebarang cadangan, idea ataupun apa saja hibahan yang ingin kami sampaikan, anda boleh saja email kami di akmbernama.tv@gmail.com. Kami akan cuba untuk membawakan inspirasi aspirasi anda ke kaca televisyen. Dan untuk waktu ini, mari kita sama-sama saksikan laporan cuaca untuk hari ini dan juga bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Operasi SAR anggota komando yang dikhawatiri lemas di perairan Pulau Undan Selasa lalu ditangguhkan bermula malam tadi. Nak mengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata, keputusan itu diambil susulan pencarian hampir seminggu gagal menunjukkan tanda-tanda penemuan baharu. Pelbagai usaha lain dilakukan bagi mengesan objek di dalam air setelah pencarian di permukaan air tidak memberikan apa-apa petunjuk. Bantuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia juga digunakan berdasarkan data dan maklumat sistem perancangan optimal mencari dan menyelamat. Terdapat kemungkinan mangsa dihanyutkan ke perairan negara jiran itu, namun tiada laporan yang diterima setakat ini daripada agensi tersebut. Walaupun SAR yang memasuki hari ke-7 itu ditangguhkan, namun aset maritim serta agensi sahabat akan meneruskan rutin rondaan seperti biasa dan pihak Maritim Malaysia akan memberi makluman dari semasa ke semasa sekiranya terdapat petunjuk atau penemuan terbaru. 7 Februari lalu, Lance Corporal Adrian Baitim, 25, yang merupakan anggota tentera darat dipercayai daripada grup gerak khas atau lebih dikenali sebagai komando, dilaporkan hilang ketika menjalani latihan menyelam di 0.7 Batu Nautika Barat Daya, Pulau Undan. Rakyat Malaysia dilaporkan parah selepas terkena 3 das tembakan dalam kejadian di hadapan kedai Serbaneka di Jalan Cantarotai, Bandar Betong, wilayah Yala, Selatan Thailand, Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Pengkalan Hulu, Deputi Superintendent Zulkifli Ibrahim melaporkan mangsa berusia 55 tahun dari Kampung Padang Tamat itu dipercayai ditembak suspek tidak dikenali. Mangsa mengalami kecederaan di bahagian perut dan peha, dirawat di Hospital Betong. Suspek dipercayai warga negara Thailand melarikan diri dan masih belum ditangkap. Siasatan dijalankan pihak berkuasa Thailand bagi mengesan suspek dan motif serangan tersebut sama ada berpunca daripada perbahalan peribadi atau
atau perniagaan. Mangsa difahamkan sering keluar masuk ke Betong kerana dipercayai mempunyai seorang isteri warga Thailand. Mangsa yang mempunyai rekod lampau berkaitan kes dadah di negara ini juga pernah menjalankan perniagaan pusat hiburan di Bandar Betong. Polis akan membantu pihak berkuasa Thailand dalam siasatan tersebut. Baik, 2 cedera manakala 3 kenderaan mengalami kerosakan akibat dihempap pokok tumbang di 2 lokasi berasingan di ibu negara ekoran hujan lebat petang semalam. Komander Operasi Penguasa Bomba Kanan 2, Balai Bomba dan Penyelamat Seputih, Sohiro Rizan Madun berkata, kejadian berlaku di Taman Pagar Ruyung melibatkan kereta jenis berdua arus yang dinaiki seorang lelaki dan 2 kanak-kanak serta kereta jenis Toyota Vios yang dipandu seorang lelaki. Lelaki berkenaan kemudian dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya, manakala mangsa lain yang diselamatkan orang awam tidak mengalami sebarang kecederaan. Komander Operasi Penguasa Bomba Kanan 1 Balai Bomba dan Penyelamat Hang Tuah, Omar Cekku berkata, sebuah jentera dengan kekuatan 7 anggota tiba di lokasi kejadian bagi membantu mengeluarkan wanita itu yang tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Wanita berusia 48 tahun itu hanya mengalami cedera ringan dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kementerian akan meneroka kerjasama pelbagai pihak untuk mengembangkan inisiatif menu rahmah seterusnya menurunkan kos sara hidup rakyat. Jadi kalau kita pergi nanti kepada sektor-sektor korporat yang lebih besar, Petronas sebagai contoh, Sime Darby, GLCs dan juga bank-bank, saya yakin lebih banyak lagi mereka ini ataupun syarikat-syarikat ini yang akan tampil untuk membantu menangani kos sara hidup ini. Pihaknya masih mempunyai tempoh 4 bulan untuk menjalankan sesi libat urus berkaitan program tersebut. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani, salam hormat. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kalau semalam kami dah kongsikan kepada anda semua tentang wanita-wanita hebat yang berada dalam industri sains, teknologi dan juga inovasi. Dan hari ini kita akan cerita tentang wanita-wanita hebat lagi tetapi dia lain sikit twist dia. Ya, dan kita tahu kadang-kadang ini berkaitan tentang bila kita masuk satu bidang pelajaran, kadang-kadang kita bertukar pula minat. Dan kisah ikon inspirasi yang kita nak bawakan ini, kita nak tahu juga bagaimana satu bidang yang dikatakan dalam bidang sains ini bertukar kepada bidang sastra pula, Helena. Okey. Dan untuk itu kita bersama dengan Dr. Syafa Atussara binti Silahuddin dan seorang pensyarah kanan di Universiti Malaya, dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, doktor, kita faham bahawa doktor merupakan seorang dulu belajar ataupun ada degree dalam biokesihatan dan kemudian tukar 360 darjah dalam memasuki bidang seni persembahan. Dan kenapa ada change of career kat situ? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bernama TV. Terima kasih kerana menjemput saya untuk pagi ini ya, Cik Helena dan Cik Saliha. Baik, nak katakan saya tukar dari bidang sains ke bidang sastra ataupun seni persembahan tu tidaklah 100% ya. Dia berasaskan minat sebenarnya. Semasa saya degree memang saya biohealth science ataupun biokesihatan. Dan saya bekerja juga dalam bidang itu tersebut, bekerja di Jabatan Farmakologi Fakulti Perubatan sebagai pembantu penyelidik selama hampir 2 tahun. Dan kemudian dalam masa yang sama, masa belajar degree tu saya terlibat dalam seni persembahan, utamanya seni vokal lah, nyanyian. Saya terlibat dalam seni persembahan tradisional. Dan when it comes to masa tu nak masuk bidang pekerjaan dan sebagainya tu, saya bertanya diri saya lah apa yang saya nak sebenarnya, because
memang kita bidang sains, tapi deep in my heart tu memang saya minat sastra. Saya mencintai sastra, music tradisional terutamanya. Dan terdetiknya hati untuk menukar bidang tu sebenarnya masa saya peralihan dah habis degree tu nak masuk di bidang bekerja ataupun sambung belajar. Kalau dalam konteks nak bekerja dalam bidang biohealth tu pernah bekerja tapi tak berapa orang kata tu minat lah Helena ya. Tapi untuk saya mendalami bidang sastra tu, saya lebih suka untuk menyambung pengajian dalam bidang sarjana dalam seni persembahan lah. Jadinya dengan adanya sedikit bakat lah, sedikit bakat dan juga pengalaman saya sewaktu masa degree dulu ataupun masa zaman sekolah saya terlibat dalam seni persembahan berbagai bentuk. Jadinya saya beralih kerana peluang kerja, tidak hanya peluang kerja sahaja tetapi kerana minat saya yang mendalam dalam bidang sastra dan seni persembahan tu. Okey. Jadi secara ringkasnya apa yang sebenarnya menarik minat doktor? Orang kata mungkin inspirasi agaknya juga memilih bidang kesastraan ini, doktor. Memilih bidang sastra atau seni persembahan ni sebenarnya bermula dari my parents lah ya. My parents, my late father, arwah ayah saya tu seorang guru dan belajar mengajar bahasa, mengajar mathematics dan juga muzik di sekolah. Dan ibu saya mengajar sains di sekolah ya, di sekolah menengah. Sewaktu saya kecil lah, kami terdedah, saya didedahkan dengan live music, bermain muzik band. Ayah saya guru dan juga dia bermain muzik di Muar, di Johor, di Muar Johor. Jadinya kenapa orang kata tu minat sebagai nak beralih dari seni, memilih bidang seni persembahan tu daripada keluarga sendiri dan inspirasi daripada ahli keluarga saya, arwah bapa saya, keluarga saya. Dan keluarga saya lebih dia kuat dalam apresiasi muzik, Helena, Saliha, kerana because my grandfather dulu adalah kari dan kariah. Jadinya seni vokal tu dekat dengan hati saya lah, dan ada sedikit bakat itu, dan saya kembangkan bakat tu menerusi pertandingan-pertandingan yang diadakan walaupun masih belajar waktu tu. Tapi saya nak cuba bakat menyertai pertandingan-pertandingan yang diadakan. Saya ingat lagi pertandingan pertama tahun 2002, saya masuk tahun pertama di Universiti Melaya. Dalam pertandingan bintang asli remaja peringkat negeri Johor, saya mewakili daerah Muar. Dan di situlah bermulanya minat yang mendalam sekali kerana bertemu dengan ramai tokoh dan juga bakat-bakat muda, dan kami sama-sama naik ya. Masa tu zaman adanya Zarina Zainuddin, Zarina Zainuddin, Haziq, Haziq, dan beberapa lagi nama-nama yang sekarang ni sudah melebarkan sayapnya dalam industri muzik. Baik doktor, tadi doktor menyebut tentang pertandingan. Jadi apa pertandingan yang dirasakan peringkat yang tertinggi dan yang paling doktor ingat sekali? Pertandingan tertinggi yang pernah saya ceburi adalah pertandingan nyanyian ataupun dendang syair antarabangsa tahun 2019. Itu kali yang kedua lah diadakan. Dan alhamdulillah saya mendapat johan pertandingan dendang syair antarabangsa. Dan ini kalau kita tengok set yang doktor pakai, Biduan Syair ASEAN, ini adalah yang diadakan tahun lepas. Mungkin boleh cerita sedikit tentang pertandingan ini dan juga kemenangan ini. Baik, pertandingan dendang syair ini sebenarnya saya sudah sertai sejak 2012, Helena, Saliha, dan selepas pertandingan tu saya sambung PhD di Belanda, dan balik ke Malaysia 2019 saya sertai pertandingan itu. Dan apa yang saya pakai hari ini adalah satu pengiktirafan lah daripada komuniti syair di ASEAN ya. Ini yang saya dapat adalah pengiktirafan ini pada tahun lepas 2022.
di mana mereka mengiktiraf orang kata tu individu yang berkecimpung dalam dunia syair secara serius dan ada pendekatan-pendekatan yang tertentulah. Dalam konteks saya bukan hanya membuat persembahan syair sahaja, tetapi saya mengkaji dan menulis tentang syair itu sendiri. Salihah. Doktor, boleh doktor tunjukkan sikit selempang tu, kita nak showcase naik sikit, doktor. dinaikkan sikit. Lagi, okay. yes. Okay. Yes, okay. Okey, doktor, kita faham bahawa doktor adalah seorang pengamal muzik tradisional yang menumpukan kepada sejarah muzik di Southeast Asia. Kita ada seni komuniti juga dan juga budaya alternatif termasuk punk rock. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang tu? Sebenarnya Helena, itu adalah sebahagian daripada penyelidikan saya. Penyelidikan PhD saya adalah berkaitan nyanyian di Pahang. So apa-apa saja yang saya lakukan sepanjang fieldwork saya, kajian lapangan saya di Pahang tu, terutamanya di kampung-kampung pesisir Sungai Pahang tu, komunitinya luar biasa sekali. Mereka meminati muzik. Dulu di Pahang ni popularnya dengan penglipur lara. Tapi bila saya datang semula datang dan melihat tak ada, maksudnya sudah tidak ada lagi lah orang yang melakukan penglipur lara ni, sudah tak ada ya. Yang terakhir yang saya baca adalah sekitar tahun 1960-an 70-an, itu yang terakhir. Jadinya nak kata punk rock tu adalah sebahagian daripada saya punya finding ataupun dapatan saya lah. Di mana kita orang di Pahang lah dan orang Melayu orang Malaysia ni, kita tidak hanya terhad kepada muzik tradisional, tetapi muzik punk rock ataupun indie dan sebagainya. Dan itu memberikan nak katakan sebagai masyarakat Malaysia ni, minat dalam muzik itu berbagai-bagai, tetapi kita tidak dari penelitian saya tidaklah menyimpang because kita adalah masyarakat timur dan kita meminati muzik itu kerana kita minat. Kita minat, tapi kita masih ada batas-batas yang tertentulah. Because kita adalah masyarakat atau komuniti yang masih berlandaskan pegangan dan sebagainya. Okey, doktor, dan kalau kita boleh lihat di kaca televisyen, ini adalah snippet kepada apa yang pertandingan yang doktor masuk pada tahun 2019 saya kira kan. Mungkin doktor nak kongsikan juga sedikit syair di sini, mungkin boleh? Okey, boleh Nina. Okey, pada tahun 2018-2019 setelah saya pulang dari Belanda tu, saya dijemput oleh Jabatan Warisan Negara untuk menghasilkan video-video yang dijadikan sebagai rujukan komuniti muda ni di Malaysia. Dan sebanyak dalam lebih dari 5 video yang kami hasilkan dengan kerjasama Jabatan Warisan Negara, pelbagai irama syair yang dipersembahkan, yang sebagai orang kata tu rujukan yang boleh diakses, didapati di laman YouTube. Dan ini adalah satu perkembangan yang baik sebenarnya, kerana muzik ataupun dendangan syair itu bukan kami sahaja, tetapi turut didukung oleh agensi-agensi kerajaan juga. Helena. Doktor, sebagai seorang yang kita tahu betul-betul mencintai bidang sastra ini, walaupun berada dalam jurusan yang lain iaitu sains juga jadi kita nak melihat untuk masa depan bidang sastra ini di negara Malaysia. Jadi bagaimana pendapat doktor? Saya melihat, saya tak boleh nak justify semua kerana sastra ni terlalu besar dan kelompoknya tu macam-macam. Kelompok sastra ni orangnya berbeza dengan kelompok sastra ni. Tapi dalam konteks saya sendiri sebagai komuniti syair di Malaysia, perkembangan syair, puisi tradisional ni telah berkembang dan saya fikir akan berkembang dengan jika ada sokongan-dokongan daripada pelbagai pihak, individu, kerajaan dan sebagainya. Dan sebenarnya kan Salihah, orang yang minat kita pada satu bidang ni mainkan peranan penting. Kalau seseorang tu minat pada satu produk atau satu bahan tu, saya percaya produk itu akan berlanjutan, akan berpanjangan. Tetapi janganlah kita
meletakkan itu sebagai itu tanggungjawab dia sahaja. Syair ini adalah kepunyaan bukannya hanya orang Melayu sahaja ya. Asalnya memang begitulah ya nak dikatakan, tetapi dalam konteks kita yang berbilang kaum di Malaysia, syair itu boleh dinikmati oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Dan doktor, mungkin sebelum kita berpisah, kita nak tahu juga mungkin ada nasihat doktor kepada mereka yang sedang menonton yang mungkin belajar benda lain, minat je benda lain, ataupun daripada bidang satu bidang nak masuk bidang yang betul-betul orang kata asing. Apa yang perlu mereka lakukan, apa motivasi mereka dan sebagainya? Sedikit sajalah daripada saya ya. Saya pun masih nak developing lagi, masih nak ni. Apa yang kita lakukan tu kita buat sebaik mungkin lah. Wak Imah, you bidang sains, bidang sastra ke, buat yang sebaik mungkin. Kalau you mulakan, make sure you habiskan. Ini apa yang saya lalui lah dalam PhD saya sebagai contoh ya. Apa yang kita buat, kita kena make sure kita habiskan dan kita beri 100% fokus kepada apa pekerjaan kita. Misalnya kalau anda meminati sains ataupun bidang ekonomi dan sebagainya, dalam masa yang sama anda minat muzik, sastra, teruskan, tak ada masalah pun. Saya fikir komuniti sekeliling memang memainkan peranan yang penting, dan carilah, pilihlah komuniti yang boleh dukung kita, bukan menghentam kita lah. Pemilihan komuniti sekeliling tu amat penting sebenarnya. Doktor, ni momen-momen ni kita tunggu daripada awal lagi. Kita nak minta doktor belanja sikit. Belanja syair atau nyanyi lagu tradisional? Mana satu? Okeylah, memandangkan ini adalah berkaitan syair, sains kepada syair, saya memilih untuk mendedangkan satu rangkap syair. Okey, syair ini berjudul Syair Rakis. Bismillah itu mula karangan, gurindam bayu nama timangan, kisah rencana dagang buangan, nestapa lara di gunung larangan. Meremang bulu roma saya, doktor. Terasa di sini ya, begitu indahnya. Bukan saja search tu, kena bagi tiara juga. Sebab sangat-sangat hebat kan. Okey doktor, dan kita nak tahu juga perkembangan kerjaya doktor sekarang ini. Katanya doktor adalah seorang ketua editorial Jurnal Melayu Sedunia. Mungkin sedikit tentang ini. Ya. Terima kasih Helena, soalan yang menarik sebenarnya. Saya telah dipilih sebagai ketua editor untuk Jurnal Melayu Sedunia, di mana jurnal ini akan menampilkan tulisan-tulisan artikel yang berkaitan dengan dunia Melayu. Tidak kiralah dalam bidang seni, sosio-budaya, sastra, bahasa dan linguistik. Jadinya ini adalah peluang kepada semua postgrad students, terutamanya pelajar ijazah tinggi, sarjana dan PhD, dan juga penyelidik yang di luar sana yang ingin berkongsi tulisan-tulisan berkaitan dengan dunia Melayu. Di situlah peluang untuk kami terbitkanlah di situ. Dia free saja, boleh free access lah. Itu dia, dalam memartabatkan bahasa Melayu, pelbagai cara boleh kita lakukan. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami berkongsi inspirasi kepada semua yang berada di luar sana. Dan kita dapat tahu juga daripada perbincangan yang telah kita lakukan ini, tiada apa yang mustahil. Kalau minat itu memang boleh membawa kita ke satu tahap yang sangat-sangat tinggi. Ya, yang penting apa saja yang anda pursue dalam kehidupan anda tu perlukan minat, dan kita teruskan cari apa yang kita paling suka dalam kehidupan ini. Never give up. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dan kita lihat package yang telah kami sediakan tentang Festival Kamia. Silakan. Di
Stadium Nasional Bukit Jalil telah berlangsungnya Festival Kamya yang diadakan selama 3 hari bermula Jumaat lepas. Selain terdapat aneka jualan makanan dan minuman di gerai-gerai yang terdapat di sini, Festival Kamya turut dimeriahkan dengan pelancaran produk baru iaitu sabun pencuci muka keluaran jenama produk kecantikan dan kesihatan Kamya. Macam mana saya boleh tercetusnya idea untuk melakukan This Kamya Festival sebenarnya daripada tahun lepas lagi. Saya sangat-sangat berniat daripada dulu lagi, daripada tahun lepas, saya nak ada satu festival selain mengukuhkan penjenamaan Kamya saya. Dalam masa yang sama saya nak membantu ramai usahawan-usahawan kita yang sangat terkesan dengan pandemik. Festival ini turut disediakan dengan kunjungan selebriti-selebriti tempatan yang turut mempromosikan dan menjual produk-produk perniagaan mereka. Seperti saya baru mulakan perniagaan tahun lepas dan ini adalah usaha Kamya dan juga festival-festival lain yang memberi peluang kepada kami, rakan-rakan artis dan juga mereka yang bergelar usahawan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi produk kepada orang ramai. Ini adalah salah satu cara yang terbaik sebab kita dapat bersemuka dengan peminat-peminat kita. Kenapa ambil berminat nak join Kamya? Because kita ada ramai selebriti-selebriti, amang-amang kawan-kawan semua, and diorang pun kata, macam best je event Kamya ni. So kita orang macam Amir sendiri terus on. Sebab Amir dah lama tak join event-event bazar yang macam ni. Kalau ada pun more to produk-produk pakaian. Tapi untuk F&B ni, this is my first time buat F&B, kita join terus masuk Kamya. So kita nak tengok macam mana penerimaan minat Amir sendiri tentang makanan-makanan Amir sendiri yang kita persembahkan lah. Festival Kamya turut membawakan konsep retro melalui pameran kereta antik dan basikal unik termasuk jualan pakaian bandel dengan pelbagai jenis fashion terkini. Festival ini merupakan festival gaya hidup pertama yang dianjurkan bersama selebriti yang juga usahawan. Show-in. Festival sebegini memberi peluang dan ruang buat peniaga dan usahawan muda mengembangkan perniagaan mereka secara tidak langsung, membantu menjana lebih pendapatan buat mereka. Okay, ini adalah kali pertama saya join Kamya Festival dan ini hari first day. Memang tengok the vibe dia memang rasa macam lain lah. So saya selalu juga join ada event festival juga. So saya rasa kali ni dia bawa mood macam guys nak cari barang vintage ke, nak cari barang-barang yang korang nak, susah nak dapat. Jadi di Kamya Festival ni kita ada barang-barang yang susah nak dapat. Dia memberi peluang rezeki untuk semua peniaga-peniaga kecil. So macam saya sebelum ni pun ada join mana-mana fest sebelum ni. So bila saya join tu saya dapat nampak lah macam mana peniaga-peniaga kecil seperti kami ni untuk besarkan kita orang punya perniagaan untuk dikenalkan dengan orang ramai. Happening sebab dia ada semua jenis kat sini. Dia ada bundle expo, dia ada baju, dia ada F&B, dia ada macam kereta lama punya show macam ni, and then ada selebriti juga, ada juga vendor-vendor yang lain yang berniaga. So it's happening lah, best. Itu dia tadi sedikit tentang Kamya Festival yang telah berlangsung selama 3 hari. Dan kali ini kita memang nak memberi inspirasi kepada anda di luar sana. Kalau tahu ada antara kita mungkin lagi-lagi selepas pandemik COVID-19 ni mungkin akan ada yang terduduk, yang jatuh, yang kekurangan pendapatan, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang disayang juga. Perkara-perkara ini memang mengganggu emosi kita, mengganggu perjalanan harian kita, dan kadang-kadang kita sukar untuk bangkit kerana kita tak ada motivasi, tak ada orang kata support system yang baik dan sebagainya. Namun kalau kita boleh kongsikan kepada anda kisah hari ini, kisah yang menginspirasikan kondisi kekurangan itu, tapi dia menginspirasikan kepada semua. Ya, sebagai tambahannya, kisah inspirasi yang kita nak bawa kepada anda untuk pagi ini adalah seorang yang sebelumnya normal, tetapi dalam satu kejadian menyebabkan beliau kehilangan penglihatan. Bagi saya ini adalah satu cabaran untuk bangkit semula daripada kehidupan yang normal, bertukar kepada orang kurang upaya. Jadi hari ini kita cukup berterima kasih dan ingin bawakan anda kisah inspirasi dan
dan di studio bersama dengan kita iaitu Encik Tarmizi Ismail, Pengerusi Eksekutif IKTBM Group Sdn Bhd. Assalamualaikum Encik Tarmizi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, khabar baik. Okey, dan hari ini kita memang nak ucapkan terima kasih sangat kerana bersama dengan kita nak kongsi banyak kisah inspirasi ni. Tapi permulaannya Salihah nak tahu sebelum mulakan bisnes, jadi apa yang Encik Tarmizi lakukan untuk kehidupan seharian sebelum ini? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, terima kasih kepada puan-puan yang cantik manis, yang sudi untuk interview saya. Okey, cerita begini. Sebelum ini saya selepas grade daripada Universiti UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2000. So saya bekerja dengan syarikat kontraktor pembersihan. Ya. Okey, saya bekerja selama 3 tahun. Nak jadikan cerita, pada satu hari saya mengambil kemang kecil. Dan apabila kemang kecil, saya pergi ke satu sebuah klinik. Di situ saya berjumpa dengan seorang doktor yang bernama Dr. Azman. Ya. Dr. Azman ni dia memberi berkata kepada saya dan dia membuka minda saya. Dia berkata saya antaranya dia kata kalau sekiranya sambil dia ubat tu saya tu, dia berkata kat saya, kalau sekiranya ayah awak seorang doktor, adakah awak juga akan jadi doktor? Saya kata mana mungkin saya nak jadi doktor, dah tentu saya kena belajar, saya kena dapatkan ijazah tu dengan betul lah. Tapi dia kata lagi, kalau sekiranya ayah awak seorang ahli perniagaan, bolehkah perniagaan itu awak ambil atau awak isi atau awak menjadi ahli perniagaan? Saya kata dah tentu ya. Sebab ayah saya dah tentu akan serahkan perniagaan itu kepada saya. So awak balik awak fikir, dia kata. Itulah asalnya cerita bagaimana saya daripada saya bekerja dan sekarang saya dah menjadi satu umpaya besar untuk syarikat saya, IKTBM Sdn Bhd. Dan Encik Tarmizi, kalau kita tahu juga kehilangan penglihatan itu pastinya mungkin akan menyukarkan kehidupan seharian dan sebagainya. Namun kita tahu juga bahawa kalau kita lihat keadaan sekarang ini sebelum dan selepas kehilangan penglihatan itu, kalau dilihat secara positifnya, kecemerlangan itu apa yang membezakan dahulu dan sekarang? Adakah sekarang ini lebih orang kata bermotivasi dan kejayaan yang direka, yang dicipta tu lebih tinggi daripada yang sebelum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ringkaskan, sebenarnya saya melalui 3 fasa dalam kehidupan saya, sebelum dan sampai sekarang. Okey, 3 fasa. Fasa pertama ialah saya pada awalnya saya bekerja, saya keluarkan tenaga saya keluarkan akal fikiran saya untuk berfikir, tenaga peluh saya sebab saya bekerja dengan orang. Tapi fasa yang kedua pula, saya cuma berfikir macam mana saya nak tambahkan, macam mana saya nak sustain, sebab tenaga dan peluh saya kerja saya serahkan pada pelaksana, iaitu pekerja-pekerja saya. Dan fasa ketiga pula, sekarang ni saya sedang dan telah menjalankan perniagaan dengan syarikat-syarikat luar negara, contohnya di Jepun. So ini 3 fasa yang telah saya lalui yang saya nak tekankan kat sini lah. Dan fasa-fasa ini kalau kita lihat adalah satu perjalanan daripada satu kegagalan dan dari kegagalan yang lain. Dan kita tahu juga bahawa kalau orang lain, Salihah punya hobi apa? Saya menjahit. yang istimewanya hobi Encik Tarmizi ni adalah berfikir. Kan betul kan Encik Tarmizi? Okey. Menarik, itulah yang daripada hobi saya sangat ni. Yes. Dan kalau kita melihat daripada cara pemikiran dan sebagainya, ada orang yang kita tahu bahawa apa yang menghalang kita daripada satu kejayaan ataupun apa sahaja adalah apa yang kita ada dalam pemikiran kita. Tetapi apa yang ada dalam pemikiran Encik Tarmizi membawa Encik Tarmizi kepada satu tahap yang lebih tinggi. Kalau dulu berniaga secara kecil-kecilan, sekarang ni dah berinteraksi dengan negara luar dan sebagainya. So kita nak tahu macam mana kita nak ubah persepsi itu daripada seorang yang mungkin ada kekurangan, tak mampu lagi nak mencapai kejayaan, rasa diri rendah diri dan sebagainya, tetapi kita nak tukar cara pemikiran kita, cara kita melihat perspektif kekurangan diri itu sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Begini, cerita dia begini, kita memang kalau kita berada dalam keadaan biasa, kita akan rasa banyak diri kita kurang. Okey. Tapi bila kita mula untuk buat sesuatu, kita mesti ada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang dah berjaya atau dipanggil mentor dan mentee ni. Okey. So kita mesti ada mereka-mereka ni.
Dan mereka-mereka inilah yang akan banyak membantu kita, membimbing kita. Okey, dan contohnya dia memberi tunjuk ajar kepada kita macam mana cara kita nak berjaya, macam mana kita nak proses-proses untuk melalui kejayaan itu. Tapi kita jangan, sebab orang yang pernah jatuh atau pernah mengalami kegagalan, mereka tidak boleh terus gagal. Mereka kena, sebab ada pepatah kata pecahkan sagu, kalau tak pecahkan sagu. Okey, so manusia ni juga dia ada satu hati. Okey, dia ada satu hati, dia ada satu jiwa. So macam mana kita nak pecahkan hati dan jiwa ini, sebab hati dan jiwa ini dia ni lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada kayu. Okey, dia sangat kental. Okey. Kalau kita boleh pecahkan hati dan jiwa ini, maka insya-Allah kita boleh berjaya. Itu sebab orang-orang yang gagal, orang-orang yang macam contoh macam OKU macam saya ni, sebab saya nak cerita pengalaman sikit lah, saya kongsi sikit. Pada ketika saya mengalami masalah saraf saya pecah, itu waktu yang paling sukar dalam hidup saya. Kalau semua pernah merasai benda ni, macam mana saya tak dapat melihat keadaan sekeliling, sebab saya hanya nampak darah dalam mata saya. So bagaimana apabila nampak darah, saya rasa macam dunia ni gelap. Bila dunia ni gelap, saya rasa seolah-olah macam nak bernafas pun susah. Bayangkan keadaan macam tu. Jadi apabila berlaku benda-benda macam ni, saya kena motivate diri saya. Saya tak boleh nak harapkan orang. Jadi saya kena pecahkan hati saya. Macam mana saya nak terus hidup? Macam mana saya nak bangkit? Macam mana saya nak lakukan sesuatu? Padahal saya cek oksigen dalam jari saya normal 98%, tapi itulah keadaan yang saya alami. Jadi apabila saya ada sisi saya ni, walaupun ada isteri saya, mereka jaga saya, mereka bantu saya, sampai sekarang insya-Allah alhamdulillah saya boleh bangkit, saya boleh nampak dan saya boleh berjaya sampai sekarang. Bercerita tentang orang-orang yang hebat ataupun yang saya kira ini memberi banyak inspirasi kepada kami semua, ia juga Encik Tarmizi. Jadi saya nak tahu, mungkin motivasi dan juga inspirasi yang paling kuat adalah, tadi kat luar pun saya nampak keluarga, ada isteri dan anak, Tarmizi ada sekali. Jadi bagaimana? Apa inspirasi yang paling kuat yang Encik Tarmizi pegang untuk bangkit semula itu? Okey, antaranya ya inspirasi yang dipegang. Okey, saya rasa macam kita pernah buat sesuatu perkara dahulu. Okey, kita dah berjaya. Apabila kita dah berjaya, jadi apabila kita mengalami satu down ataupun diri kita macam rasa macam down, so kita kena fikir balik apa yang kita dah buat itu dulu, yang dah berjaya itu dulu. Kedua, kita kena buka mata kita sebesar-besarnya. Kita jangan kecilkan penglihatan kita. Bukalah mata seluas-luasnya. Kemudian macam saya kata tadi, sentiasa berfikir. Usaha berfikir. Jangan kita ataupun orang kata selalu tidur. Banyak tidur. Kita kena sentiasa berfikir. Usaha tu penting. Kenapa usaha? Sebab usaha tidak pernah menipu kejayaan. Usaha tidak pernah menipu kejayaan. Dan yang seterusnya ialah kita manfaatkan teknologi, manfaatkan apa yang kita pandai, apa yang kita tahu. Okey, ini yang apabila kita boleh jadikan, kumpulkan sekali-kali dalam satu bakul, insya-Allah kita boleh jadi berjaya kat situ. Okey, itu dia serba sedikit tentang apa yang memberi inspirasi kepada Encik Tarmizi. Dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kita akan sambung lagi bagaimana kita semua boleh berkongsi cara-cara untuk memotivasi diri. Semuanya selepas ini. Kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita banyak dah kongsikan kisah-kisah inspirasi, dan untuk blok yang kedua ni, kisah inspirasi ni cukup lagi hebat kerana orangnya sebelum ini adalah normal, tetapi ada transisi yang melalui satu fasa yang belum betul-betul mencabar. Dan Encik Tarmizi, untuk blok yang seterusnya ni, yang saya kira satu perkara yang penting, kongsikan dengan kita tips-tips ataupun apa yang Encik Tarmizi boleh kongsikan bersama dengan kita, bagaimana nak bangkit dan bagaimana nak menepis segala perkara yang negatif dan sebagainya seperti itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama ialah apa pun dalam kehidupan kita, kita kena fokus. Okey. Itu yang paling penting sekali. Fokus apa yang kita buat. Okey.
Kalau kita dalam keadaan tertentu, kita lari-lari daripada pemikiran, kita kejap fikir sini, kejap fikir sana, kita tak fokus, maka kita takkan dapat apa yang kita nak. Kalau kita dapat pun mungkin 20% saja. Itu yang penting. Yang pertama, fokus. Dan yang kedua ialah kita kena buat things to do list. Ini paling penting sekali. Okey, sebagai contoh, pada malam nanti buat sesuatu yang akan kita lakukan pada esok hari. Kita tulis apa kita nak buat. Dalam satu diary kita tulis. Katalah besok kita nak telefon, besok kita nak jumpa, besok kita nak. Think to do list tu kita kena ada. Dan apabila kita buat apa yang kita lakukan hari besoknya, kita tickkan. Sebab kita ni kadang-kadang manusia ni cepat pelupa. Jadi apabila kita lupa untuk buat apa yang kita perlu buat, yang sepatutnya kita buat, maka itulah kegagalan nama dia. Dan kita buat, katalah contohnya, kalau kata kita tak siap apa yang kita nak buat, so nextnya, besoknya kita tulis lagi. Pastikan sampai siap, sampai kita dapat kejayaan dekat situ. So dia nanti kita akan dapat lagi dah kejayaan nextnya. Dan itu sedikit perkongsian daripada Encik Tarmizi tentang bagaimana kita nak menguruskan kehidupan, nak menguruskan impian dan sebagainya. Dan kita faham juga tadi Encik Tarmizi mengatakan bahawa mentor dengan mentee itu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk bangkit dan sebagainya. Namun kita tanya juga, sebagai seorang mentor, apa yang Encik Tarmizi lakukan untuk menginspirasi mereka yang memerlukan pula pada ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Begini ceritanya. Kenapa pentingnya mentor dan mentee? Sebenarnya kita dalam kehidupan kita ni, sebenarnya awal saya nak pendahuluan, awalnya ialah kita tidak boleh buat semua perkara dengan kita seorang saja. Semua orang dalam dunia ni dia kena perlukan somebody atau seorang untuk agih-agihkan kerja. Itu yang penting, itu yang pertama. Dia tak boleh bangun, dia tak boleh buat dengan sendirinya. Tidak ada seorang pun manusia dalam dunia ni. Even dia Perdana Menteri sekalipun. Dia perlu ada menteri-menteri dia. Begitu juga kalau seorang CEO, seorang businessman, dia perlukan pekerja, kau bahagian ni, kau bahagian ni, kau bahagian ni. Alright? Itu yang pertama. So kalau kita boleh kongsikan semua perkara ini menjadi satu bisnes, maka kat situ nanti kita boleh berjaya. Begitu juga yang mentee ni. So yang mentor ni yang dah mencapai kejayaan, mestilah ajar, mestilah agihkan kek-kek ni kepada mentee ni, dan mentee ni mesti support balik mentor ni. Saya ambil contoh yang paling senang sekali lah. Kalau kita buat sesuatu, contohnya lah, contohnya kita booking flight. Apabila kita nak pergi ke umrah contohnya, kita dapati di booking flight itu semua orang dah booking dah, sampai kita ni tak ada, sebab kita one man show. Tapi bayangkan kalau kita buat, kita ada bersama, puan ada nak booking, puan nak booking. So apabila kita kumpul kita punya konsortium ni, maka kita boleh booking tak flight itu. Sebab sistem sekarang ialah siapa yang ada duit, dia boleh ambil. Saya nak booking setahun, saya ada duit. Tapi apabila kita buat benda ni, kerjasama di antara kita buat satu konsortium, maka kita boleh lawan yang ada duit tadi. Itu maksud saya. Sebab mentor kena ajar benda yang betul kepada mentee. Saling memerlukan. Mereka saling memerlukan. Sebenarnya itulah barulah kita punya negara boleh maju, barulah kita boleh bekerjasama. Kalau kita menganggap diri kita hebat, kita buat seorang, nanti sampai masa nanti jatuh. Sebab perkataan jatuh ni macam-macam benda. Contoh mati, contoh sakit, macam saya. Tapi nak bangkit bukan senang. Dia macam turbine. Macam mesin, turbine. Apabila nak mula bergerak tu memang susah. Kalau zaman dulu macam basikal, kita nak kayuh basikal tu memang payah. Tapi bila dah kayuh, dah laju, senang tak dia pergi? Itu sebenarnya. Tadi Cik Tarmizi ada bercakap tentang kita ni kena memilih mentor juga, nak membimbing kita. Tapi bagaimana kita ingin mengetahui mentor yang bagaimana yang terbaik kalau nak memilih seseorang tu sebagai mentor kita, nak membimbing kita? Pendapat Cik Tarmizi. Kita sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam ni.
kita kena cari orang yang mentor yang boleh memberi kita sesuatu yang baik. Dan apabila dia bercakap, kita kena berfikir. Orang yang mentee ni kena berfikir apa mentor tu cakap, apa mentor tu beri pandangan. Kalau dia beri pandangan ataupun pendapat atau bimbingan yang tidak betul ke jalan yang salah, maka kita carilah mentor lain. Sebab orang banyak yang berjaya, tapi berjaya itu dari segi sudut mana? Berjaya sudut yang betul atau berjaya dari sudut yang tidak betul. Sebab kita ni dalam dunia ni sekarang macam-macam. Cuma kalau di tempat saya, kalau diri saya, kalau saya ada satu platform yang saya boleh curahkan ilmu saya ni kepada A sampai Z kepada mereka semua, tak kisah daripada orang OKU ataupun orang yang mengalami kejatuhan, kegagalan, insya-Allah saya akan curahkan. Kenapa? Kerana di sisi saya faham yang Tuhan akan tambahkan rezeki saya. Kalau saya kongsi, saya curahkan, saya bimbing ilmu tu. Tapi kalau saya pentingkan diri, maka Tuhan juga akan cut rezeki saya. Itu falsafah yang Tuhan berikan kepada saya. Baik, kita nak bercerita tentang Empire yang Encik Tarmizi ada, IKTBM. Mungkin boleh kongsikan apa Empire ini, apa fungsinya, bagaimana, sejauh mana ia memberi inspirasi kepada masyarakat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. IKTBM ni ditubuhkan bersama dengan adik-beradik saya. Adik-beradik saya termasuklah isteri saya, tapi isteri saya tidak ada nama kat situ, dan mak saya. Isteri saya Wan Isah Juhaida binti Wan Manan, saya kena sebutkan juga. Mak saya Puan Kaliah binti Mak Nur. Adik saya dua orang, Buhari bin Ismail dan Muaz bin Ismail. Mereka ini yang kami bekerjasama antara satu sama lain, memberi support kat saya, berbincang macam mana untuk kita menambah baik, untuk buat sesuatu. IKTBM pada asalnya menjalankan kerja-kerja sedut najis. Sedut najis yang tak dibuat oleh orang, sedut najis. Kemudian kita pergi satu step lagi, kita masuk kepada Petronas. Masuk Petronas, kita jadi Menkon Petronas. Kemudian kita diversified lagi, kita buat dengan Petronas dan syarikat-syarikat perkapalan. Sebab kita ada agensi perkapalan. Lepas tu kita buat lagi dengan MITI, kita ada AP Recon, AP kereta. Jadi itulah yang kita buat, dan apabila kita dah berjaya empayar ni, kita contribute balik kepada masyarakat, kita sumbangkan kepada masyarakat, sumbangkan kepada orang-orang yang perlukan balik. Sebagai contoh, banyak saya sumbangkan kepada Rumah Sri Kenangan Cheng, anak yatim, malah kerajaan macam polis pun kita buat sesuatu bantu mereka apabila minta sumbangan. Ini antara yang kita buatlah. Banyak betul cabang yang telah dilakukan oleh IKBTM. Mungkin di waktu-waktu akhir ini kita tak punya banyak masa Encik Tarmizi, tapi mungkin kita perlukan mungkin harapan ataupun nasihat Encik Tarmizi sendiri kepada orang OKU yang di luar sana yang mungkin kadang-kadang ada juga perasaan negatif yang timbul, dan juga penting untuk mereka bangkit selepas kejatuhan itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, orang OKU atau orang yang mengalami kejatuhan ni jangan merasakan diri dia banyak kekurangan berbanding dengan normal. Sama saja macam saya kata tadi, mereka mempunyai hati itu yang penting, hati dan jiwa. Pecahkan hati itu. Lihatlah, bukalah mata sebelah-sebelahnya. Usaha tak pernah menipu kejayaan. Buat sesuatu yang baik. Manfaatkan teknologi, jangan pernah putus asa. Pastikan kita jangan dilindungi dengan regulasi, kebiasaan diri kita. Dan yang paling penting yang saya nak cakap kat sini ialah anda semua dibekalkan dengan sayap. Janganlah, adakah anda nak memilih untuk merangkak dalam hidup anda? So fikirkanlah. Itu dia. Satu kata yang inspirasi. Saya ingat ni patah ni. Itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia untuk hari ini, dan diharapkan apa yang kami kongsikan sebentar saja tadi dapat memberi inspirasi kepada anda, supaya anda bukan sahaja boleh melihat, tapi boleh membayangkan satu wawasan yang diterajui ataupun dijana oleh semangat kental dalam jiwa kita sendiri. Terus berusaha dan jangan pernah putus asa. Saya Nur Salihah Azmi dan saya Helena Pelavi. Sehingga berjumpa lagi. Bye.